Okay guys, Allah handset ni. Okay guys, Assalamualaikum and welcome to Syah Shares. Okay, so first kali, selamat berpuasa kepada setiap umat Islam di luar sana. Dan kedua pula, dalam video ni aku akan sensurkan beberapa perkataan yang mungkin tak senonoh untuk digunakan time bulan puasa ni, dan juga tak senonoh untuk dicakap dalam YouTube, sebab YouTube ada regulations apa dia kan. So aku tak nak ambil risiko kena block ataupun kena report pasal perkataan-perkataan yang mungkin agak vulgar. So tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan video kita ni. So dalam video ni kita nak ceritakan tentang seorang Casanova Malaysia yang memang popular gila pada tahun 90-an dulu. Dia ibarat Ted Bundy lah. Kalau tak silap aku macam Ted Bundy, cuma nya version Malaysia. Kalau korang tahu cerita Ted Bundy, mungkin korang tahu juga cerita Casanova Malaysia ni, yang dikatakan telah mergel lebih daripada 18 orang wanita dalam masa 1 tahun sahaja. And yes, aku sebut mergel. So pandai-pandai korang nak untuk fikir apa perkataan yang aku cakapkan ni deh. So lelaki yang aku ceritakan ni yang boleh dikatakan sebagai Ted Bundy Malaysia, nama dia ialah Lee Chow Meng. So kita cerita ringkas je pasal Lee Chow Meng ni. Okey, dia berasal dari Mentakak Pahang, dan dia ni pula ada ketinggian setinggi 6 kaki. 6 kaki babe. Jarang kita jumpa orang Malaysia yang tinggi 6 kaki. Dia ni pula handsome, tampan gila, tinggi gila. Dia ni ada all the package yang membuat wanita terpaku dan terpegun melihatnya. Sambil untuk aku pula, tinggi ada, rupa tak ada. So aku boleh faham kenapa perempuan tak terpikat dengan aku, dengan aku boleh faham kenapa aku tak ada GF sampai sekarang. So kita back pada cerita ni. Okay, so Lee Chow Meng ni ada sejarah ditinggalkan oleh GF, kena palau dengan GF dia. Macam mana cerita dia kena palau? Dengar ni. Semuanya bermula apabila dia pernah bercinta dengan seorang perempuan yang bernama Tiong Hwa. Percintaan mereka ni boleh dikatakan amat sweet sehingga ke tahap yang lebih serius, sampai Tiong Hwa sanggup membenarkan Chow Meng ni untuk duduk kat rumah dia. Kepada perempuan-perempuan kat luar sana, jangan cuba untuk ajak lelaki untuk mari kat rumah korang, kecuali suami korang, kecuali ayah korang, kecuali adik-beradik laki korang. Tapi kalau laki-laki yang korang tak kenal, jangan try ajak dia pun dah. So basically, Chow Meng ni boleh dikatakan seorang playboy. So faham-fahamlah perangai playboy ni macam mana. Suka berfoya-foya dengan perempuan kat luar sana. Padahal dia ni dah ada girlfriend dah, dia dah ada Tiong Hwa, dah ada GF dah, tapi dia layan juga perempuan-perempuan kat luar sana. Kalau tak silap ni macam plot drama Melayu kan, tapi dia orang ni orang Cina. Oh well, sebab perangai Chow Meng ni, hubungan dia dengan Tiong Hwa jadi semakin berantakan. Sampailah last Tiong Hwa dah tak boleh tahan dah dengan perangai Chow Meng ni. And then clash, boom, terputus hubungan. So disebabkan peristiwa ni, Chow Meng memang dia tak boleh terima kehilangan girlfriend dia. Dia tak boleh terima kehilangan Tiong Hwa. And disebabkan tu, dia dah ada satu sifat yang ditanam dalam dirinya, iaitu sifat benci dan dendam terhadap perempuan-perempuan kat luar sana. Oh sajalah nak tanya, korang rasa logik ke tak yang laki ni dia ada girlfriend, lepas tu dia berfoya-foya dengan perempuan lain, lepas tu bila perempuan tu tinggalkan dia ni pula berdendam dengan perempuan. Rasa logik ke tak? Kau bayangkan, dia buat hal, dia pula yang berdendam. Tapi kalau ikutkan ramai lelaki kat luar sana yang perangai bodoh macam ni, biasanya kalau orang tu benci dan berdendam dengan wanita, dia akan tawar hati dengan perempuan, dia akan tawar hati dengan mana-mana wanita, dan mungkin boleh jadi. Tapi dalam kes dia ni, perasaan benci dan dendam dia terhadap wanita membuatkan dia rasa macam nak mengorat mana-mana wanita kat luar sana. Bukan setakat mengorat, tapi buat banyak lagi serangan seksual untuk memuaskan nafsunya. So macam mana dia nak cari pelepas nafsu dia tu? Cara dia senang, surat khabar dan majalah. Pada tahun 90 tu memang surat khabar dengan majalah sajalah medium yang ada untuk dapatkan info yang diperlukan. Sekarang kita dah ada handset, kita dah ada IG, kita dah ada Twitter, dan sekarang tak ramai baca surat khabar dengan majalah. Tapi aku rasa macam aku out of the topic here. So basically, Chow Meng ni dia refer kepada surat khabar dan majalah untuk cari mangsa-mangsanya. So once again, macam mana? Here's the thing, pada surat khabar ada banyak iklan-iklan, dan dalam iklan-iklan tu pasti akan ada nombor telefon, dan antara yang mengiklankan servis dengan nombor telefon ialah perempuan, termasuklah penjual bunga, cikgu-cikgu tuition, dan juga ejen insurans. Dan tak mustahil juga driver lori. So itulah apa yang Chow Meng buat. Dia cari perempuan-perempuan yang mengiklankan servis dia orang kat surat khabar ataupun kat mana-mana majalah, dan lepas tu hook them up. Dia akan guna pelbagai jenis alias ataupun pelbagai jenis nama samaran demi menutup jenayah yang dia sedang lakukan. So modus operandi dia macam ni.
Chow Meng dia akan jumpa dengan perempuan-perempuan yang dia kontak tu, dan lepas tu ajak dia orang pergi ke kedai-kedai fast food macam McD ke, macam KFC ke, macam Burger King ke. Yang aku bagi tadi tu contoh, itu bukan tempat sebenar dia lakukan jenayah dia. Dan Chow Meng ni power siut. Macam aku kata tadi, dia ada rupa, dia ada ketinggian, dan dia ni pula pandai mengayat. So basically mana-mana perempuan akan terliur, akan tercair dengan godaan dia tu. Termasuklah perempuan-perempuan yang dah ada tok laki, yang dah ada suami pun. So perjumpaan kat kedai fast food tu, itu baru stage 1. Stage 2 dia pula, dia akan order air and then bubuh sejenis dadah kat dalam air tu untuk spike mangsa-mangsa dia. Untuk korang yang tak faham maksud spike, maksud dia untuk mengkhayalkan seseorang tu, untuk membuat seseorang yang kena spike tu tak dapat berfikir dengan waras. Dan itulah apa yang terjadi kepada awet-awet ni semua, pada wanita-wanita ni semua. Bila diorang kena spike, diorang tak dapat berfikir dengan waras, dan diorang cuma ikutkan sahaja apa kehendak Chow Meng tu. Sebab tu mudah gila untuk perempuan-perempuan ni ikut je kehendak Chow Meng. So disebabkan modus operandi ni, Chow Meng dapat memaksa mangsa untuk menandatangani slip pembelian kad kredit serta memberitahu nombor PIN untuk pakai mesin ATM. Tak lupa juga menyambut duit mangsa dan melakukan serangan seksual di pelbagai jenis lokasi, termasuklah di bilik hotel, di kereta-kereta atau di mana-mana tempat terpencil yang wujud kat Malaysia ni. And dikatakan bahawa beberapa mangsa Chow Meng ni sebenarnya menyerupai awet dia yang lama, iaitu Tionghoa. And mungkin Chow Meng pilih diorang ni sebab perasaan trauma dia kepada perempuan tu, kepada apa yang telah terjadi sebelum ni. And dengan modus operandi yang dia pakai tu, dalam masa setahun dia dapat mergel sebanyak 18 orang wanita dalam masa setahun tu, dan dia telah membunuh 5 orang daripada mereka. Kes jenayah dia yang berlaku antara tahun 1996 hingga 1997 memang serius gila, sampai pihak polis mula memburu Chow Meng dan mula menawarkan wang sebanyak RM50,000 kepada mana-mana civilian yang memberikan maklumat tentang Chow Meng supaya Chow Meng dapat ditahan oleh pihak polis. Berpuluh ribu poster Chow Meng telah ditepek di merata-rata tempat dalam Malaysia ni, tetapi dia dapat membebaskan diri sampai lebih dari setahun. Dia tak dapat ditangkap pun sepanjang tempoh tu. Namun, pada 28 Ogos 1997, Chow Meng dikatakan cuba untuk membuat salah seorang mangsanya, iaitu dengan menyebarkan gambar begil mangsa tu semata-mata untuk mendapatkan wang tunai daripada dia. So korang fikir apa yang mangsa ni buat? Exactly, mangsa ni buat report polis. Itu sebenarnya tindakan paling cerdik untuk dilakukan. So basically mangsa ni telah buat report polis ke atas tindakan tersebut, dan akhirnya pihak polis telah melancarkan sebuah sting operation untuk menangkap Chow Meng. Okay, so untuk korang yang tak tahu apakah itu sting operation, dia macam ni. Dia merupakan sebuah jerat. Seperti mana kita nak menjerat ayam kat hutan, seperti itulah juga polis menjerat penjenayah. Caranya, pihak polis akan make sure yang penjenayah tu tertarik untuk melakukan sebuah jenayah supaya diorang dapat masuk ke dalam jerat mereka dan akhirnya ditahan. Itulah apa yang dinamakan sebagai sting operation. So dalam operation tersebut, Chow Meng berjaya dijerat dan dia cuba nak lari, tetapi pihak polis telah menembak bahagian pehanya. So akhirnya Chow Meng telah direman selama berminggu-minggu lamanya. Tetapi disebabkan kelicikan dia ni, tak kisahlah berapa banyak jenayah pun yang dia buat, dia cuma didakwa atas satu jenayah sahaja, iaitu jenayah membunuh seorang pakar kecantikan. Jadi disebabkan tu, Chow Meng tidak dikenakan hukuman gantung sampai mati. Sebaliknya, dia dikenakan hukuman penjara selama 15 tahun. Kau bayangkan, dia dah melakukan banyak jenis jenayah sampai membunuh orang, tapi last sekali dia tak kena hukuman gantung sampai mati, tapi dia kena penjara selama 15 tahun. Namun, pada Mac tahun 2003, Chow Meng telah jatuh sakit. Dia telah jatuh sakit dan dimasukkan ke ward di Hospital Taiping. Nak tahu tak sebab kenapa? Sebab masalah paru-paru. Nak tahu tak kenapa dia sakit paru-paru? Sebab dia kena jangkitan HIV. So jangkitan HIV terhadap dirinya itu boleh dikatakan sebuah karma ataupun sebuah kifarah. Setelah 2 minggu dimasukkan ke ward di Hospital Taiping, akhirnya pada 30 Mac tahun 2003, Chow Meng telah meninggal dunia. Sebelum dia meninggal, dia telah membuat suatu permintaan dengan warden kat penjara yang dia masuk tu, iaitu supaya dalam keranda tu hanya ada dirinya dan juga ada buku-buku berkaitan SES. Dan kemudiannya dia minta agar tubuhnya dibakar dan abu mayatnya dibuang ke dalam sungai, which warden penjara tu
lakukan seperti mana yang dia minta. And itulah penutup kepada sebuah kes yang popular pada tahun 90-an dahulu. And aku minta maaf sebab aku tak dapat banyak info yang sepatutnya diperlukan. Aku dah tulis banyak, tetapi sayang sungguh Microsoft Word aku ni buat hal aku save dia tak save. Allah lah. So anyway, selamat berpuasa di bulan Ramadan ni. Dan kalau korang fikir yang video aku ni tak appropriate untuk ditonton pada waktu siang time korang tengah puasa, tonton pada waktu tengah malam. Once again, itu saja video aku. Thank you so much. Assalamualaikum. And don't forget to subscribe to Syah Shares. Okay, Assalamualaikum.